Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Ya kana ya kana. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni golongan munafik, la tufsiduna fil ard, janganlah, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ala, ketahuilah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya, bahwasanya sesungguhnya merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyedarinya. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-11 dan 12 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, an Anasin qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala, rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis, an Anasin qala, dari Anas berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dicintainya, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, daripada ibu bapanya, anaknya, dan dari seluruh manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, al-hasudu la yasudu, pendengki itu sesekali tidak akan berbahagia.
Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Kalau orang pergi ke bumi Madinah, dia pergi pakej umrah, singgah Madinah, ziarah makam Rasulullah. Di sana ada satu tempat yang dinamakan Raudah, kapet dia hijau. Macam ni hijau kan, kapet hijau. Jadi orang ni nak masuk payah. Nak masuk payah sebab kerajaan Arab Saudi perketat. Jadi dia nak masuk, dia kena ada application nusuk, kena install dekat dalam telefon dia dulu. Lepas tu kena tempah masa. Itu pun kalau ada slot yang kosong. Kalau tak dapat lagi. Ada sahabat saya, dia bawa orang pergi umrah. Dia kata dia bawa jemaah 2 kali trip, dua trip tak dapat masuk langsung Raudah. Sebab apa nak cerita payahnya. Kadang sampai ada yang menangis-menangis tak dapat nak masuk Raudah kan. Lepas tu kita sebutlah ada satu lagi Raudah. Mana Raudah tu? Tak payah jauh, tak sampai kat bumi Madinah pun, dia dekat dengan rumah kita. Yakni di mana-mana masjid yang di sana ada tempat pengajian, ada majlis ilmu, maka kata Nabi, majlis ilmu itu Raudatul Jannah, taman-taman syurga Allah. Sama macam Raudah di bumi Madinah. Nah, taman-taman syurga Allah. Maka harap-harapnya kita yang dapat dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam taman-taman syurga Allah di dunia ini, maka harap-harap Allah izinkan kita duduk di dalam syurga Allah yang sebenar nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsi ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, mungkin ada orang tak kenal kot saya. Tak kenal tak? Kita bukan artis orang kenal tak? Nuazin ni orang kenal. Nama diberi Muhammad Syakir bin Nasoha. Kalau ikut asalnya, orangnya lahir di Gombak, Selangor, membesar di Shah Alam. Tapi sekarang bukanlah datang daripada Shah Alam. Sekarang menetap di Batu Hampa Berwah, Perak, iaitu sekolah Tuan Guru Siddiq Noh. Tuk Guru Siddiq Noh tu tuk guru saya. Saya anak murid beliau. Setahu saya dia bulanan sini. Tu tuk guru kan, kita tuk garu tu. Baik. Aduh. Jadi saya diminta oleh pihak Ajudan Kuasa untuk mengisi satu slot lah pada malam ni. Saya tengok tadi di jadual kuliah tu, hebat belaka dah semua. Tuk-tuk guru belaka dah. Ulama-ulama dah, makna kata sini kuat dah dengan pengajian dah. InsyaAllah kot, hebat-hebat belaka dah. Jadi kita datang ni tak tahu nak sebut benda. Takut sebut pula orang tolong betul lagi kan. Kita pun tak tahu. Tapi tak tahu, tak apa dah jemput, dah sampai, takkan nak balik saja dah. Tu pula tadi AJK pun kita ada makan. Ada makan, tunggulah dulu dah. Ada. Jadi kita ikutlah, bacalah apa boleh baca malam ni. Sekadar perkongsian nak kata mengajar bukan orang alim. Bagai kongsi saja apa benda yang kita reti, kita tahu, kita kongsi sama-sama, insya-Allah.
Saya nakal ambil daripada kitab Minhajul Abidin, yang pernah saya mengajikan dengan guru saya lah, Tok Guru Siddiq Nur di pondok tu. Ada satu bahagian ni yang saya tengok sungguh memberi kesan kepada hati saya sendiri, yang menyebabkan saya pun berubah. Berubah. Di mana dalam satu kalam Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang artinya innama, tuan-tuan kalau baca Quran ke atau hadis jumpa kalimah innama, ini saya bagi sikit tips. Jumpa perkataan innama. Innama ni maksudnya hanya senya, macam tu. Maknanya yang itu saja, lain tak ada, macam tu. Hanya senya, itu innama. Jadi bila sebut innama, hanya senya, yakhsha, yang takut. Yakhsha tu makna takut. Allah, kepada Allah, min, daripada ibadihi, hamba-hambanya, al-ulama. Al-ulama di sini bukan macam kita faham di Malaysia ni, kita faham seorang tok guru tu kita panggil dia ulama. Tak apalah, bahagian kita faham gitu, panggil gitu, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau ikut dari segi bahasa Arab yang sebenar, al-ulama tu jamak bagi al-alim. Kalau orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, dia alim. Tapi dia seorang aja, kita panggil alim. Tapi kalau dia ramai, lebih daripada 3 dan ke atas, mungkin ada 10 orang alim berhimpun, maka 10 orang tu kita panggil ulama. Maknanya ulama tu jamak kepada alim. Tu kataan dia. Mana orang-orang alim. Tu maksud sebenar ulama situ. Betullah pada ayat ni maknanya hanya senya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah orang-orang yang berilmu. Tu maksud dia, orang-orang yang berilmu. Bukan masuk ulama tu tok guru je. Tak. Kalau kita jenis ngaji tak, kita belajar, insya-Allah kita akan masuk dalam kategori yakhsyallah, yakni jadi takut kepada Allah. Takut ni pula kata tok guru kami, dia pecah pada tiga darjat, 3 martabat. Takut ni ada 3 martabat. Martabat pertama namanya khauf. Martabat yang kedua namanya khasyah. Martabat yang ketiga namanya haibah. Tiga-tiga ni makna takut belaka. Tiga-tiga ni makna takut. Tapi takutnya situ beza. Ada beza. Tu guru kami buat contoh di pondok dulu, saya ingat masa saya duduk ngaji tu, dia kata dia buat contoh cerita. Contoh kita ni nak pergi camping, masuk dalam hutan. Kita amai, kita pergi 2 orang je. Ingat berani sangat lah. Pergi 2 orang, masuk dalam hutan. Hutan mana tak tahu, masuk. Duduk jalan, bawa beg apa semua nak bawa, nak pasang kemah kat dalam tu, nak camping dalam tu. Naik atas bukit, sempak dengan orang asli situ. Orang asli duduk hutan situ. Orang asli ni memang kerja dia masuk hutan tu selalu dah. Jadi tersempak dengan orang asli. Orang asli tanya nak pergi mana? Dia tanya. Nak masuk dalam, nak buat apa? Nak camping. Saja nak camping dia. Lepas tu kata orang asli ni, jaga-jaga. Tempat ni dia kata ada rimau. Dia kata ada rimau. Ada. Tempat ni ada rimau. Tak apalah. Tak apalah, kami tak apalah, terima kasihlah bagi tahu. Dia pun teruskan jalan. Orang asli turun gitu je. Sambil jalan dia bisik dengan kawan dia. Betul ke orang asli tu kata tu? Nah, kalau betul, naya kita ni. Timbul tak rasa takut pada hati dia waktu tu? Ada. Takut pertama ni namanya khauf. Ini namanya khauf. Dia baru dengar khabar. Dia baru dengar khabar ada orang maklum kat dia. Ada orang bagi tahu kat dia. Takut tu mula ada, tapi tak kuat sangat. Tanda tak kuat sangat, dia terus masuk juga. Padahal orang khabar dah dalam ni ada rimau.
Patut kalau dengar dia rimau, patah balik lah. Nak masuk enggak dia? Ini kebanyakan manusia. Bagi tahu dah buat macam ni dosa ni maksiat ni. Tinggal semayang ni haram ni. Oh haram. Masuk neraka sakar dengan main-main, pecah kepala, api tu. Kan? Dengar tu rasa takut tu ada. Tapi buat juga. Orang kata tikam nombor ekor haram ni, judi ni, tapi tikam juga. Tapi hati dia ada gak rasa takut. Tapi takut ni tu tak kuat. Ni panggil khauf. Panggil khauf. Jadi dua orang ni masuk dalam tu. Masuk dalam pasang kemah. Pasang kemah, buka pasang unggun api apa semua. Kan? Lepas tu dah menjelang malam, dah gelap. Bila menjelang malam, duduk dalam kemah. Mereka dua ni masuk dalam kemah, duduk dalam sembang punya sembang sebelum nak tidur. Kan tadi ada cahaya api kat luar kemah tu. Tiba-tiba nampak kelibat bayang macam merangkak gitu. Bunyi pula suara. Sudah. Dah dua-dua senyap. Dia pandang dia kawan. Benda apa tu? Dia tahu lain macam bunyi. Betul bunyi lagi. Dua kali bunyi. Nampak kelibat tu, bayang merangkak. Merangkak. Rimau sungguh bang dia. Kan? Masa tu takut dia macam tadi ke makin meningkat? Makin meningkat. Makin meningkat ni panggil khasyah. Kata ulama. Takut dia dah semakin kuat sebab dia dah mula nampak bayang. Dah boleh nampak dah sikit. Ada orang sampai tahap gitu dah, dia punya takut dia pada Allah. Sebab Allah dah mula tunjuk kat dia, kan? Mu langgar hukum aku, tunjuk pam. Kadang-kadang dia nampak satu benda yang menyentuh hati dia. Dia koi tua ni kan, kadang-kadang ada juga yang perangai tak senonoh. Tak pergi semayang jemaah, duk lepak kedai kopi. Tahu-tahu yang dia lepak kawan-kawan tu, yang duk lepak kedai kopi tu sorang meninggal. Dah lama sentuh hati dia. Pas sorang gitu. Ini semua kawan dia duduk kan meja kedai kopi tu kan mejanya petak kan. Jadi petak setiap sudut tu ada orang. Jadi yang sini pergi dulu. Lepas tu silang sini. Lepas tu depan tu pula. Dia kata kalau dah sampai depan sekejap lagi aku abang kata. Jadi seorang kawan dia meninggal. Jadi dia makin takut dia makin meningkat sebab dia dah mula nampak, Allah dah mula tunjuk. Kena pula tiba-tiba batuk-batuk berdarah. Allah lagi diserap. Kok mana aku dah ni? Lain macam ni kata. Tak ada dah. Mulalah dia mula mendekati rumah Allah, mula nak istighfar, mula nak taubat dan sebagainya ni. Kadang-kadang itu antara sebab ataupun hikmah Allah berikan kepada kita ni penyakit. Bukan Allah nak siksa kita, tapi kadang-kadang Allah nak tunjukkan pada kita, aku sayang pada kamu, aku nak sedarkan kamu supaya kamu balik kepada aku. Apa tunjuk? Sebab tu kadang-kadang kata ulama gini, kadang-kadang nampak sesuatu tu berat, menyusahkan, tetapi di dalamnya ada nikmat. Nampak seolah-olah ia bala, tapi dalam bala tu ada nikmat. Kadang-kadang nampak sesuatu tu nikmat, rupa-rupanya dalamnya bala. Ada? Kadang-kadang nampak nikmat, kaya raya, duit banyak, senang lenang. Rupa-rupanya bala. Rumah depan masjid tak boleh pergi. Kereta banyak susun kat rumah dia. Kita ingat jual kereta, rupanya kereta dia semua. Kaya, tapi sebiji kereta pun tak pernah sampai ke rumah Allah. Nampak tu nikmat, rupanya bala pada Allah. Bala pada dia daripada Allah. Tapi kadang-kadang ada tu nampak macam hidup susah, miskin, sakit badan, macam-macam penyakit, melarat-larat. Susah hidup dia. Orang kata dalam jatuh ditimpa tangga. Dia tambah pula dalam jatuh ditimpa tangga dilengit lori. Mana kata teruknya hidup dia tu. Walaupun nampak zahirnya teruk, rupa-rupa di sebaliknya tu ada nikmat Allah nak bagi. Apa nikmat? Dia makin lama makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Gitu. Sebab tu kadang-kadang ini cerita tadi kita tak pijak. Satu lagi cerita pula. Kadang-kadang dia macam dekat tapak projek, kat construction tu.
budak ni, pekerja ni, kuli ni duduk bawah, bos dia duduk atas, tingkat tinggi, tengah-tengah bina bangunan, tingkat tinggi. Kontraktor tu, bos tu duduk kat atas. Kontraktor tu nak panggil pekerja bawah ni, woi, tapi fahamlah tempat construction bukan macam dalam library, sunyi sepi, no, bunyi mesin, bunyi lori, bising. Jadi budak bawah tu tak dengar. Dia jerit, woi, sini aku kat atas ni, aku panggil ni. Nak bos dia panggil tak dengar. Kan? Lalang kali bos dia pun seluk-seluk poket. Tengok-tengok nak ada duit shilling 10 sen. Leh lah. Bos ni pun baling, tung, kena kepala. Aduh, dia kata, hai, rezeki datang dari langit, dia kata. Apa, 10 sen pun boleh tahan lah. Dia kata, tak apa, simpan-simpan, lama-lama jadi banyak tak? Dia kata, simpan. Dia tak pandang dia tak. Dia ingat dapat duit celah mana tak, dia pun simpan. Lepas tu dia sibuk lagi buat kerja dia. Bos ni kata, kau hajar sungguh, aku panggil tak nyaut, tak pandang atas. Seluk poket, nampak 50 sen, besar sikit. Yang ni kerah lagi ni, dia kata. Nah, ni mesti dia pandang kau ni. Dia pun balik, tung, aduh. Hai, 2 kali, tengok-tengok 50 sen pula. Makin bertambah ni, kata. Ni kata rezeki tanpa diduga. Rasa lepas ni naik RM10 je apa, dia kata. Dia pun simpan, dia pun tunggu. Ada lagi tak nak jatuh, dia kata. Tu apa, kawan tu bos kat atas tu seluk-seluk poket, tak ada lah shilling. Takkan nak baling duit kertas. Duit kertas bukan sakit pun. Jadi shilling tak ada. Dia pun pandang kanan pandang kiri, nampak batu-bata. Kan tempat projek, batu-bata. Akhirnya baling batu-bata tu, tum, air. Ini main kasar, dia kata. Elok-elok tadi duit, ni bata pula. Siapa dia baling? Dia toleh atas. Aku, kata bos dia. Aku panggil ni tadi asal, tak benar. Bos ke? Macam tu lah kita. Masa kita muda dulu, mula-mula Allah nak suruh kita pandang dia. Allah bagi kita rezeki dulu sikit. Kan? Mungkin dia ni tak datang ke rumah aku sebab susah sangat kot. Allah bagilah sikit nikmat. Bolehlah pakai motor 2 tayar pergi ke masjid. Ya tak? Boleh lah. Tapi kau lama sibuk pula kalut dengan buat benda lain. Lagi mana kata, Allah kata agaknya kot, sebab dia pakai motor je jadi susah kot. Dengan hujan macam mana dia nak datang ke rumah aku. Naikkan up sikit, bagi pakai kereta. Ingatkan lepas pakai kereta boleh lah datang rumah Allah. Tak pergi juga, sombong dia. Tu Allah tadi daripada 10 sen jadi 50 sen. Rezeki dia makin bertambah, tapi hidupnya tetap sombong pada Allah. Lah kali tu turun batu-bata tu turun dum. Allah bagi sakit sekali. Bila sakit, barulah nak merangkak datang ke rumah Allah. Tapi Allah bagi tu tujuannya untuk kita kembali pada dia. Sebab apa? Sebab Allah sayang kepada hamba-Nya. Jadi tadi ni balik ke kemah tadi tu. Jadi tu khasyah. Takut dah ni. Mereka berdua ni dah berpelukan dah. Ketar dah situ. Saya kata nak terkencing, memang dah kencing. Dia kata, rimau ke. Tapi dia masih lagi ada sangka baik situ. Dia kata, tantang orang asli tadi apa nak kenakan kita ni kata. Dia buat merangkak depan ke kemah kita. Kata kawan dia, kalau nak tahu betul ke tak, hang buka ni kata. Hang buka kemah. Dia pun beranikan diri, tarik pelan-pelan jeep, buka kepala rimau, duduk depan kemah. Rimau bagi salam, Assalamualaikum. Sadaqallah terus dia. Kan? Tak jerit dah, jadi kaku. Puk pingsan. Sebab terlampau takut. Ni kata ulama namanya haibah. Haibah ni maknanya gerun. Terlampau gerun sampai tak boleh nak cakap apa. Terlampau kuat takut dia tu. Kata tak ada kata apa dah. Lepas tu kita ni apa saja kita buat, kalau terlalu dia tak bunyi. Sampai tak bunyi. Contoh kalau orang ketawa itu maknanya lawak tu bau sikit aja. Tapi kalau lawak tu terlampau lawak, gelak dia tak bunyi. Gitu.
Nampak? Sampai tak bunyi sebab dia gelak tu terlampau kuat. Begitu juga orang menjerit, kalau bau itu bau takut sikit je. Tapi kalau tak terjerit, itu sebab terlampau takut. Sebab itu sakaratul maut, kematian sampai tak ada bunyi suara. Sebab terlampau takut dan terlampau sakit sampai tak terbunyi dek mulut. Aduh. Itu dahsyatnya. Kan, nak cerita itu waktu tu haibah, gerun yang sangat-sangat gerun kepada Allah. Tak gerun ke mana? Selama ni kita dengar kuliah dia, ustaz-ustaz duk mengajar kata malaikat Israel, malaikat cabut nyawa, dengar nama jumpa tak lagi. Tapi nanti bila saat kematian duk depan mata kita, nak kata apa? Dia kata aku Israel, entah macam mana rupa, wallahu a'lam. Saya pun tak pernah jumpa. Kalau saya dah jumpa, tak adalah sini. Ada. Oh, tapi dalam kitab cerita tu dengan mukanya yang bengis, dengan gerunnya, itu yang menyebabkan seseorang tu sampai ke tahap haibah, gerun. Memang ada orang tak kata tunggu nak mati, masih hidup lagi dia sudah haibah kepada Allah. Diceritakan dalam kitab-kitab Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sahabat Nabi, bila nak ambil wuduk kan, mendengar kumandang suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar nama Allah tu, dia jadi menggeletar tangan. Sebab apa? Sebab dia jadi gerun dengan Allah Ta'ala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bertepatanlah dengan ayat ni, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah ialah orang yang dalam hatinya atau pada dirinya ada ilmu mengenal Allah. Sebab dia kenal siapa Allah. Dengan sebab kenal tadilah dia jadi takut kepada Allah. Dengan sebab tak kenal, maka tak takut. Lagi makna maksudnya, lagi dia kuat dia kenal Allah, lagi kuat takutnya kepada Allah. Lagi sikit aja kenalnya, maka sikit jugalah takutnya. Sebab tu kita disuruh mengaji akidah, mengaji tauhid, mengaji lagi, khatam mengaji lagi, khatam mengaji lagi. Kata guru kepada Tok Guru Siddiq Noh, nama Tok Guru dia Tuan Guru Haji Hitam, Pondok Tanjung Berdil, lalu start Kedah. Dulu Tok Guru Siddiq Noh ngaji di pondok Tok Guru Haji Hitam. Tok Guru Haji Hitam dia pesan kat Tok Guru Siddiq Noh. Tok Guru Siddiq Noh cerita kat kami. Dia kata, Siddiq, hang kalau mengaji ilmu tauhid macam orang makan sirih. Dia kata, macam orang makan sirih. Apa maksud Tok Guru? Tanya. Tengok hang tengok orang makan sirih macam mana? Hancur dah dalam mulut, kunyah lagi. Hancur, kunyah lagi. Hancur, kunyah lagi. Kadang-kadang daripada pagi sampai petang sirih yang sama. Dia gigit kunyah. Maksud apa? Maksud mengaji ilmu tauhid sampai lumat. Dia kata, mengaji lagi. Lagi kuat. Kuat keyakinan dia, kuat keimanan dia, dan kuat takutnya kepada Allah. Bila takutnya pada Allah tinggi, maka selain daripada Allah, dia tidak takut lagi, dia tidak gentar lagi. Tapi hari ini kadang-kadang kita dengan makhluk takut, dengan kerajaan takut. Baru nampak lampu biru, selodah ceramah. Orang nampak lampu biru, bulat lalu dia kata, tak, tak takut Dia nak boleh buat apa? Sehebat mana pun dia manusia tak? Kan? Sehebat mana pun seorang hakim, dia pegang jawatan je. Bukan selama-lama dia hakim. Satu hari nanti dia turun bawah tak? Sehebat-hebat KPN, Ketua Polis Negara, lama mana boleh duduk KPN tu? Lama-lama turun juga, jadi orang biasa juga. Siapa pun dia, sebab dia tidak tetap, dia hanya makhluk. Adapun Allah sentiasa kedudukan yang maha tinggi, tidak akan terjejas dengan siapa-siapa pun. Itu takutlah kepada Allah. Kalau hang nak ancam aku, hang nak ugut aku, hang nak ugut dengan apa? Hang nak ugut dengan penjara. Penjara boleh tahan lagi, memang penjara ni kita bukan nak masuk, tapi siksaan penjara nak tanding dengan ugutan Allah, amaran Allah dalam neraka. Duk penjara ada gak makan nasi, duk dalam neraka nak makan apa? Buah zakum. Buah yang berduri. Jadi kalau orang ugut kita dengan ancaman dunia, tak usah takutlah. Sikit sangat nak dibanding dengan ancaman Allah nanti di hari akhirat kelak. Tu lebih dahsyat.
Lepas tu kalau kita yang tahu benda yang salah, kita sanggup diamkan. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Nah, kata ulama, siapa yang mendiamkan sesuatu yang hak, benda tu benda benar, dia buat diam, buat senyap, tak nak tegakkan, syaitan akhras, maka orang ini sudah dikira setan. Setan yang akhras, setan yang bisu. Dia telah menolong kerja setan dengan membiarkan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang tak betul terang-terang berlaku di depan mata dia. Ada. Kita ni negara ada 14 negeri, ada 14 mufti, ada banyak jabatan agama, ada majlis agama, ada menteri lagi, ada macam-macam. Nak, tapi masih lagi arak pun ada, judi pun ada. Cuma sebut tahniah negeri Kedah. Dan kita harap negeri-negeri lain juga akan menyusul supaya negeri ini menjadi contoh pada yang lain. Tak usah takut dengan manusia, tak usah takut dengan undang-undang. Kan? Kita buat apa yang Allah perintah, insya-Allah. Tapi memanglah dia ada cabaran dan ujian. Bukan bersenang-senang, bukan bermudah-mudah. Tak payah kata kita Rasulullah terpaksa angkat pedang untuk tegakkan Islam. Kita hari ini bukan sampai suruh angkat pedang, cuma nak mengangkat syariat agama Allah tu saja. Bersatu bersama-sama untuk tolong agama Allah tu je. Bukan macam zaman sahabat, macam zaman Nabi, masa angkat pedang balik putus tangan, nak balik putus kepala, macam-macam. Nak kita nak balik elok lagi tangan kita. Nah, jadi apa alasan kita dengan membiarkan kemungkaran terus berlaku di depan mata? Tak ada alasan di hadapan Allah. Sebab itulah layaknya sahabat untuk mendapat anak kunci syurga. Nah, dapat khabar dunia lagi, Nabi bagi tahu dah, kamu semua mendapat anak kunci syurga. Memang layak. Sebab dunia lagi dia dah tunjukkan pengorbanannya yang sungguh-sungguh kepada agama Allah. Kita belum tentu lagi, kita tak tahu lagi. Walaupun kita ni rajin sembahyang, rajin puasa, belum tentu lagi. Bukan semata-mata itu namanya Islam. Ada satu hari ada seorang sahabat, dia ngadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak saya tak nak ikut pergi berperang, kata dia. Saya tak nak ikut pergi perang sebab saya takut ni. Maka kata Rasulullah, kalau kamu tak nak ikut pergi berperang, apa yang kamu nak buat? Saya akan semayang banyak-banyak. Nah, semayang sunat. Kalau saya dah penat semayang, saya baca Quran banyak-banyak. Nah, kalau dah penat juga baca Quran, saya nak zikir banyak-banyak. Betul. Rasulullah tanya balik pada sahabat ni, kalau begitu, dengan apa kamu nak masuk ke dalam syurga Allah nanti? Kata sahabat tadi ya Rasulullah, semayang, baca Qurannya, zikirnya. Rasulullah senyum. Rasulullah kata, anak kunci syurga duduk di bawah mata pedang, kata Rasulullah. Nah, dengan maknanya perjuangan itulah salah satu daripada anak kunci syurga. Bukan semata-mata semayang, bukan semata-mata puasa, bukan semata-mata zikir. Dalam masa sama kita tidak merendahkan amalan-amalan ibadat, tidak. Semayang bagus semayang, kamu puasa kamu bagus puasa, kamu berzikir kamu bagus berzikir. Tapi ibadat itu semua baru untuk kamu. Apa yang kamu buat untuk umat? Semayang untuk kita seorang, puasa untuk kita seorang, nah, zikir untuk kita seorang. Tapi untuk umat, untuk menyelamatkan umat, apa kerja yang kita buat? Iaitulah, inilah, yakni bersatu bersama-sama, bantu kerja-kerja Islam untuk dengan tujuan niat memenangkan Islam, supaya Islam benar-benar tertegak di atas muka bumi. Nak boleh ke ini? Kuncinya satu, iaitu mengenal pada siapa yang dia tunduk dan taat. Kalau dia tunduk dan taat pada jawatan pangkat, pasti tak boleh. Dia tunduk dan taat pada kerajaan, pasti tak boleh. Tapi kalau dia tunduk taat kepada Allah, maka inilah dia akan sanggup buat apa saja. Walau tak payah kata putusnya tangan, putus nyawanya pun dia sanggup. Lepas tu lagi kata Imam Ghazali dalam kitabnya ni, wa dzalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi lam yahabhu haqqa mahabatihi wa lam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi wa hurmatihi.
Dan dia kata hal itu menunjukkan bahawa orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenalnya, nescaya ia tidak segan kepadanya dengan sebenar-benar menyeganinya. Orang yang kalau tak kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, maka orang ni takkan segan pada Allah dengan sebenar-benar segan, kata dia. Segan di sini dengan makna malu kepada Allah. Atau Nabi kata wal haya'u nisful iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu pada Allah. Lepas tu hari ni kita tengok ada orang dia tak malu dengan dosa maksiat dia buat. Boleh pegang botol arak, ambil gambar boh kat Facebook, tunjuk dekat khalayak ramai, bangga pula dengan jahat dia buat. Tu ni kita ni orang cakap apa ni lah, fitnah akhir zaman, menunjukkan dekat sangat nak kiamat dah ni. Orang dulu-dulu ada juga yang minum arak zaman dulu, ada gak main judi, buat maksiat lain apa. Tapi orang zaman dulu paling-paling tidak, bukan kita kata bagus mengiyakan apa dibuat, tak, memang haram juga, tapi paling-paling tidak malu tu ada lagi. Buat sorok-sorok tak tunjuk kat orang. Lah ni tak ada sorok, senang terang tunjuk kat orang. Saya tengok orang mencuri hari ni, rompak dan sebagainya. Dulu orang pakai kat topeng tutup muka, malu, tak nak tunjuk muka dia. Malu. Nanti kalau kena tangkap malu. Ada kat rasa malu tu. Lah ni mana ada topeng-topeng lah, muka dia betul. Nak muka dia betul. Polis pun tangkap, ingatkan topeng, polis tarik. Dia kata tak, muka saya dia kata. Tak ada rasa malu, tak takut pun dia. Sebab apa jadi macam ni? Sebab dia tidak mengenal Tuhannya. Ni kata Tok Syekh, kalau orang kenal Allah, dia akan jadi malu kepada Allah. Sebab apa dia malu pada Allah? Sebab kalau orang lain kadang-kadang nampak dia, kadang-kadang tak nampak. Tapi kalau Allah, Allah sentiasa melihat dia. Itu yang disebut maqam muraqabah. Sentiasa merasai diawasi oleh Tuhan, rasa diperhati. Macam contoh kalau kita duduk kat mana-mana dah, lepas tu nampak ada kamera tala ke kita, walau kita tak nampak siapa yang tengok kita tu, kita nampak kamera je, tapi kita jadi macam tak senang duduk, jajak tengok dia ni tengok aku pun dia. Nah, kita rasa diperhatikan. Tapi yang perhati kita tu manusia je, silap. Manusia tu pun tak ada, dia letak TV gitu je, dia gimana tak tahu. Tu. Tapi Allah tak pernah miss melihat kita. Malah bukan sahaja Allah melihat, Allah dengar kata hati kita. Allah tahu apa yang kita sebutkan, sama ada dengan lafaz yang jahar ataupun lafaz yang tersembunyi di dalam hati kita. Allah tahu belaka. Itulah yang dipanggil ma'rifatullah, mengenal Allah. Lepas tu tak dapat tidak tuan-tuan, belajar mengenal Allah ni hukumnya wajib. Ma'rifah tu wajib. Bahasa Arab disebut ma'rifah, orang Melayu dipanggil makrifat. Makrifat tu bunyi kan, dia betul makrifat. Lepas tu kadang-kadang ada setengah orang dia kata tu tak boleh ngaji Ustaz ilmu makrifat ni. Awak lah, ilmu ni tinggi tak? Tinggi. Memanglah tinggi, mubuh kita atas rak tinggi dia. Nak ambil pun tak sampai. Tak kira tinggi tak tinggi, wajib ngaji. Sebab inilah nak supaya diri kita ni kenal Allah. Sebab tu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, barulah dia kenal akan Tuhannya. Maksud kenal diri kita ni sekadar hamba. Bila hamba, mana takat kita? Lemah, kan, rendah, bodoh, lalai, leka. Bila pandang kerendahan tu pada kita, baru nampak ketinggian Allah yang sebenar. Baru nampak Allah yang maha hebat, baru nampak Allah yang maha kuat. Tapi hari ni ada orang dabik dada, dia kata dia kuat. Dia tak nampak dia lemah, dia nampak dia yang kuat. Bila nampak dirinya kuat, macam mana nak nampak Allah yang maha kuat? Tak? Kalau betul mu kuat, lawanlah Israel. Masih nak cabut nyawa, dia kata hamil sparring, kata. Kawan tu tiup je, tergolek dah dia. Lepas tu jangan sombong. Kita duduk tang mana pun, kita hanya hamba. Pegang jawatan tinggi mana tak ada masalah. Pegang lah. Tak payah kata nak jadi presiden negara. Presiden planet Pluto pun boleh pegang, tak ada masalah. Tapi jangan sombong kepada orang. Sebab apa? Sebab kita tinggi mana pun kita pergi, kita tetap hamba.
Hatta kita agung, hatta kita sultan, hatta kita raja sekalipun, kita tetap manusia, hamba di sisi Allah. Pangkat darjat sisi manusia nampak hebat, kan? Nampak lebih tinggi lah pada darjat manusia je. Tapi pada sisi Allah, siapa mu? Lepas tu, dulu ada orang jemput saya ni di balai polis, tak sebut nama lah balai polis tu. Dia nak buat majlis tahlil dan baca Yasin. Jemput saya dengan anak-anak murid sekolah. Kita bawa pelajar-pelajar tahfiz. Dan pelajar tahfiz ni budak-budak. Paling kecil pun umur 7 tahun, paling besar 17 tahun. Budak-budak aja, budak-budak remaja gitu bawa, kan, budak-budak kecil pun ada bawa. Jadi bawa pergi sana baca Yasin semua ni. Jadi kebetulan majlis tu dihadiri ketua polis daerah. Kira ketua polis daerah ni tinggilah pangkat. Mau tak tinggi, asal jumpa je semua orang tabik kat dia. Tuan, angkat tabik hormat kat dia. Hebatlah, kan, ketua polis daerah. So dalam surau dia baca Yasin sekali. Lepas tu dah masuk waktu isyak. Jadi nak semayang isyak. Bila semayang isyak, saya suruh seorang pelajar saya qamat. Ibu qamat. Dan budak-budak ni dah jadi amalan di sekolah, amalan di tahfiz. Bila dah qamat, dia pun terus masuk dalam saf. Jadi macam tu jugalah kat luar pun, sebab dia dah terbiasa begitu. Bila kawan dia qamat, semua pun pakak bangun diri masuk dalam saf. Bila mereka yang bangun dulu, surau tu kecil je, tak besar mana pun. Jadi saf pertama budak tahfiz, saf kedua pun budak tahfiz. Lepas tu saf ketiga dan seterusnya ke belakang tu lah baru anggota-anggota tadi lah, termasuk ketua polis daerah tu. Dan dia pun duduk di saf yang ketiga. Okey, tak apalah. Semayang. Bila semayang, bila time sujud, kaki kepala ketua polis daerah tadi duduk di bawah kaki siapa? Duduk di bawah kaki siapa? Kaki budak tahfiz. Nak ceritanya apa? Bukan saya menghina dia, tapi tinggi pun pangkat dia, Allah buktikan di dalam semayang kamu sekadar hamba di sisi aku. Hebat mana jawatan? Muka sembam bawah tanah, duduk di bawah kaki orang. Kena pula kaki budak atas dia. Padahal muka dia tadi orang tapi tuan. Dalam semayang duduk situ. Nak menunjuk apa? Bukan saya kata dia jahat, dah lah. Tapi nak cerita, ni lah kita, ni hamba. Tak ada masalah orang nak hormat kita, orang nak tabik kita. Tapi biar kenal aku sekadar hamba. Bila kenal aku hamba, sombong tu tak ada. Sebab sombong ni teruk. Kata ulama, sombong ni adalah selendangnya Tuhan, selendang Allah. Maksud selendang Allah, maksudnya miliknya milik Allah. Tu Allah yang punya. Allah maha sombong, kan? Allah maha sombong. Dia kata, apa ustaz cakap Allah maha sombong tak baik? Dia kata, bukan tak baik, tengok pada tempat nak sebut. Tengok pada tempat. Kalau kita meletakkan tempat yang bukan pada tempatnya, baru zalim. Tapi kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu baru dinamakan adil. Nah, Allah layak dengan sifatnya. Sebab tu disebut dalam bahasa Arab namanya Al-Mutakabbir, maha megah, maha sombong. Tu maksud Al-Mutakabbir. Sebab makna sombong, tak ada siapa boleh lawan dia. Layaklah bagi Allah. Siapa boleh lawan kerajaan Allah? Siapa boleh lawan kuasa Allah? Siapa boleh lawan ilmu Allah? Maka layak Allah dengan kesombongannya, kerana tak ada siapa boleh melawan Allah. Adapun kita nak sombong, ramai orang boleh lawan kita. Kita nak sombong dengan ilmu kita, ada orang lagi berilmu daripada kita. Nak lagi berilmu, kita ingat kita alim dah, kita ingat kita hafal Quran hebat dah. Ada orang bukan sakat hafal Quran, tafsir Quran dalam kepala. Tafsir Quran. Nah, kita ingat kita dah pandai tafsir Quran, kira hebat dah. Dah ada orang boleh tulis ayat Quran tanpa tengok Quran. Boleh tulis balik sebiji-sebiji, tak ada salah. Ada orang boleh. Kita ingatkan kita bagus dah, hafal pun hafal, tafsir pun hafal, tulis pun boleh. Ingat bagus habis dah. Dah. Ada orang bukan sakat hafal, bukan sakat tulis, bukan sakat tafsir, Quran tu turun kat dia. Siapa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari mana? Atau nak hebat tang mana kita? Nak hebat tang mana?
Nak kata kita berkuasa, mana kuasa kita? Nak kata kita kuat, kuat tang mana? Nak kuat tang mana? Ada Tok Guru saya pernah cerita pengalaman dia masa dia kena tahan ISA. Masa masuk tu ada seorang pegawai ni sombong, kata dia. Pegawai ni sombong. Dia kata, "Hei, nak hang masuk dalam ni, selagi mana aku tak tanda tangan, selagi tu hang tak boleh keluar." Dia kata, "Hang tak boleh keluar. Hang duduk dalam ni. Hang tu dalam genggaman aku," kata dia. Sombong dia. Nah, tapi inilah namanya Tok Guru, inilah namanya alim, orang berilmu. Waktu Allah sebut dalam Quran, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengaji, orang yang ada ilmu, orang yang belajar dengan orang tak belajar? Tak sama. Kan? Apa jawab Tok Guru? "Hei, aku masuk dalam penjara ni bukan sebab kerajaan, bukan sebab polis, bukan sebab undang-undang, bukan sebab mahkamah. Tapi yang masukkan aku ke dalam penjara, Allah, Tuhan aku yang masukkan. Maka Allah tu jugalah, Tuhan aku itulah yang akan keluarkan aku daripada penjara nanti. Dia yang masukkan aku, dia juga yang akan keluarkan aku." Aduh. Bukan hang, bukan siapa-siapa. Dia dah kena tangkap pun nak sombong lagi, kata dia. Okey, kita tengok. Dia kata, duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara. Dah Tok Guru dah biasa ceramah, tiba-tiba duduk dalam penjara tak boleh ceramah. Getar kaki-kaki. Dia kata tak jadi ni, dia kata. Sekali tu masa waktu makan, kan dalam penjara kan makannya pakai talam besi tu kan. Dia pun angkat talam besi tu, dia ambil sudu, dia ketuk tang 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 tang, dia kata. Okay, baik-baik tuan-tuan semua, lepas kita makan sekejap lagi akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kata dia. Tok Guru kata, tak apa. Habis makan, dia pun ceramah. Seronok dengar dia ceramah. Dalam satu dewan makan tu sampai takbir. Orang semua pakat ikut dia. Makin hari makin ramai jadi ikut dia. Akhirnya pegawai-pegawai ni bincang, kalau kita simpan lama dia ni, pakat habis semua jadi geng dia, semua jadi ikut dia, saya tak boleh jadi ni. Bincang. Akhirnya keluar keputusan nak bebaskan dia. Bebas. Akhirnya bebas Tok Guru. Bila bebas tu, dia melangkah kaki keluar tu, selisih dengan kawan ni tadi ni, yang dulu ni yang sombong sangat ni, selisih. Kata dia, "Betul tak apa aku cakap? Walaupun dalam hatimu tak setuju aku keluar, tapi hari ni aku tetap akan keluar, sebab yang keluarkan aku adalah Tuhanku. Aku masuk pun Tuhanku masukkan, aku keluar pun Tuhan aku keluarkan. Hidup aku Tuhan aku, tempat aku bergantung. Bukan hak, bukan siapa-siapa." Tu beza. Sebab tu betul lah kata Imam Ghazali, orang yang mengenal Allah, dia akan betul-betul yakin kepada Allah. Orang yang mengenal Allah itu sikit-sikit, maka yakinnya pun sikit-sikit. Sebab tu tak dapat tidak, kita kena asah selalu. Tajamkan keimanan kita ni dengan belajar dan beramal. Belajar lagi ilmu tauhid, belajar lagi, cari Tok Guru, nadah kitab, nak bagi tahqiq lagi, kuat lagi yakin kita pada Allah, sehingga keyakinan kita tu setajam pedang. Siapa pun melintah akan putus. Nampak? Takkan goyang kita. Ini kadang-kadang baru datang macam-macam nak fikrah yang bukan Wahabi lah, apalah, mula dah goyang-goyang gitu. Dia pun datang sini, dia kata, ni baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah. Bid'ah. Nah, dia pun tak pernah dengar perkataan bid'ah, terkejut dia. Dia benda apa tu? Dia kata, bid'ah ni finnar, bid'ah dalalah, kullu bid'atin dalalah. Finnar, masuk neraka. Dia kata, Allah masuk neraka. Loh, fikirlah ngakal sikit. Takkan baca Yasin malam Jumaat masuk neraka. Teguk sangat, bodoh betul dia lagi tu. Ada beratur depan neraka jahanam. Malaikat tanya, dah kenapa ni masuk neraka ni, sebab apa ni? Nak kami baca Yasin malam Jumaat. Malaikat kata, takkan kot. Takkan lah sebab baca Yasin malam Jumaat masuk neraka. Kita bila kita ni tak ada ilmu, tak mengaji, kita mudah dibodoh-bodohkan orang ni. Akhirnya tak ada, baca Yasin tak boleh, salam-salam pas semayang tak boleh, semuanya bid'ah.
Yang pelik, makan-makan sambil isap okok belakang masjid, boleh pula. Itu tak bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Baca WhatsApp malam Jumaat, tak bid'ah pula. Tahu tak? Itu kita jangan mudah diperbodohkan orang. Nak cara tak nak jadi diperbodoh orang, ilmu. Tuntutlah ilmu, belajar, ngaji, belajar, tekun, kan, supaya kita kenal Allah. Ini yang jadi hari ni orang tidak takut pada Allah ni sebab dia tak kenal Allah. Bila dia tak kenal sesuatu tu, dia jadi tak takut dengan sesuatu tu. Contohlah ni, contoh lagi. Apa nama tadi lah, KPN, Ketua Polis Negara tu, dia habis duty, habis dah kerja dia, dah pukul 6 balik lah, habis kerja. Balik-balik bini pesan, suruh beli ayam RM1. KPN pun makan dah ayam RM1 kan, suruh beli ayam RM1 kat pasar malam. Mesti dia tepi jalan parking, dia buka uniform sebab pergi pasar malam, takkan nak pakai uniform. Buka uniform, gantung kat belakang, belakang seat belakang kereta, gantung situ. Bila buka uniform, baju dalam ni baju apa? Yang baju pagoda poket tengah macam Doraemon. Pakai baju tu, baju belah dalam pakai, pergi pasar. Pergi jalan-jalan, berlanggar bahu dengan seorang budak muda. Budak muda ni langgar bahu tu. Langgar-langgar, dia saunya KPN. Oi, buta ke? Tak nampak? Tumbuk ni tau. Oi. Mau hajarnya dia. Nah, kebetulan yang masa ikut KPN tu ada pegawai kanan ni. Tuan, nak saya tangkap dia ke tuan? KPN kata tak apa, steady je. Relax, tak apa. Dia tak kenal kot, dia kata. Tak apa. Tiba kawan Mamat ni pula tarik dia ke tepi. Hang tahu tak hang sound siapa tadi tu? Siapa dia? Ingat dia bagus sangat, ingat dia besar sangat. Aku tak takut lah. Hang sound tadi tu Ketua Polis Negara. Lu awak hang tak habaq ke aku? Ni aku habaq ni. Nampak? Baru dia rasa takut. Kenapa? Sebab dia baru kenal. Gitulah juga yang hari ni lawan hukum Allah. Kita takkan melaksanakan hukum hudud dalam negara kita. Nah, berani cakap gitu, berani lawan hukum Allah. Dulu siap ada yang perli lagi, kalau nak makan sup tangan pi Kelantan. Sampai menghina-hina hukum Allah. Mu tak nak buat tu satu hal dah, lepas tu hina pula lagi teruk. Kan? Ni apa main-main dengan hukum Allah? Dia ingat Allah tu siapa dia? Tuhan tu siapa dia? Sebab apa dia jadi berani cakap gitu? Berani cabar gitu, berani buat sinis, buat kelakar dengan main-main hukum Allah. Kenapa dia berani? Sebab dia tak kenal siapa Allah. Kalau dia kenal siapa Allah, pasti dia akan tunduk dan taat pada perintah Allah. Dia tak berani nak lawan Allah, dia takut pada Allah. Macam kes tadi, dia tak kenal Ketua Polis Negara, sebab tu dia berani sound. Sebab kawan tu tak akan difaham. Nah, bila kenal dah, lu awak hantar habaq. Dia kata tak habaq apa. Sama ni, mereka ni yang kerah kepala degil ni, bangkit hari kiamat esok, dia tanya balik kita, awak hampa tak habaq kat kami, ini hukum Allah. Nak kita kata tak habaq kepala otakmu, geram dah tu. Tak apa kita ceramah dah, kita kuliah dah, kita gini, kita cakap hang degil juga. Nah, hang rasa hang lagi bagus, undang-undang hang cipta lagi betul daripada undang-undang Allah buat. Nah, sebab apa? Sebab hari ini kita terlalu mengagung-agungkan sifat diri kita sendiri. Tadilah saya cakap, bila dia tak kenal siapa dia tak kenal Allah. Dia pandang diri dia yang kuat, diri dia yang pandai, maka dia tak nampak Allah yang maha kuat, Allah yang maha mengetahui. Dia rasa dia yang betul. Sebab apa? Sebab hari ini masyarakat dah dididik dengan cara barat, iaitu mengagung-agungkan. Dia ada level, dia ada PhD, ada master, ada doktor, ada profesor. Aku profesor kan? Mana aku ni orang yang banyak ilmu. Dia rasa apa dia cakap semua betul. Lah kali sampai ke Quran pun tak nak pakai, hadis tak nak pakai. Dia nak pakai kepala otak dia saja. Sedangkan dalam agama kita diajar, mau lagi mengaji, lagi kenal diri kamu tu makin rendah, makin lemah, makin bodoh. Tak tahu, tak payah kata mengaji agama je, kalau mengaji sains pun, pakar macam mana pun seorang doktor, dia operate badan. Dia operate badan, dia kaji macam mana manusia boleh bernyawa, boleh bergerak. Okey, puncanya kita nampak ada benda yang mengepam darah ke seluruh badan. Dengan sebab darah berfungsi seluruh badan, anggota boleh bergerak. Mana benda yang kepam tu? Jantung. Dia pun tengok jantung. Ni jantung ni, kata. Dia pun ambil jantung belah. Cuba cari macam mana jantung tu boleh berdegup.
Macam jantung tu boleh duk-dak, duk-dak, duk-dak. Ada motor dalam. Siapa yang degupkan jantung tu? Cari tak jumpa punca. Ada. Tu saintis sampai botak tengah, sebab asyik garu. Macam mana. Tak payah macam mana, balik pada agama. Nah, maka jawabnya, itulah Allah. Itulah Tuhan kamu, bukan kamu. Allah yang gerakkan kamu. Allah yang bagi kamu nyawa. Allah yang buat kamu boleh berjalan, berlari dan sebagainya. Tiba-tiba dia tak nampak Allah, dia nampak diri dia. Tu yang sikit-sikit pandangan dia. Tak ambil tu. Tak ambil daripada firman Allah, tak ambil hadis Nabi, nak sikit pandangan diri sendiri saja. Pandangan dia tak habis-habis. Sebab apa ni? Puncanya bila manusia tidak mengenal akan Tuhannya. Maka inilah kuncinya untuk kita benar-benar nak menjadi hamba Allah yang betul-betul tunduk pada Allah. Maka pertingkatkanlah mengenal Allah tu. Sebab tu Allah sebut dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, mereka menyembah aku. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahawa liya'budun itu bermakna liya'rafu. Maksud untuk mereka sembah aku tu artinya untuk mereka mengenal aku. Mana tafsirnya pada ayat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenali aku tu. Jadi Allah ciptakan kita di dunia ni, hikmah dia supaya kita mengenal Allah. Dengan sebab mengenal Allah itulah menyebabkan kita akan tunduk kepada Allah. Dengan sebab tak mengenal Allah itulah dia menjadi mendongak ke langit. Tu kata Buya Hamka, manusia itu diciptakan daripada tanah. Dan dikebumikan di dalam tanah, tapi kenapa hidupnya meninggi ke langit? Kita ni, tu Allah hikmah jadikan kita daripada tanah, mati simpan dalam tanah. Kita ni sifatnya sifat tanah. Tiba-tiba kenapa hidup sifatnya seperti sifat melangit, sombong, angkuh dengan jawatan pangkat dan sebagainya. Tak usah sombong. Lama mana kita boleh pergi sangat kan? Lama mana kita rasa kita boleh pergi, tak payah kata jauh lah tahun depan, esok belum tentu lagi. Esok pun belum tentu lagi. Sebab tu bila kita faham ni elok-elok, baru kita akan tunduk dengan sebenar-benar tunduk. Dan ingatlah, sifat sombong itu hanya milik Allah. Jangan diambil sombong itu. Dan kalau diambil, maka dia akan menjadi musuh kepada Allah. Sebab tu kena ingat, Iblis dilaknat Allah dengan sebab sombong. Itu je dia punya jahat ni. Bukan Iblis ni tikam nombor ekor. Tak pernah dengar Iblis tikam nombor ekor. Yang tikam nombor ekor ni manusia. Dia cuma suruh aja kan? Dia pun tak tikam. Pernah dengar Iblis minum arak? Iblis pun tak minum arak. Dia kata itu kan air arak tu kan air kencing setan. Dia takkan nak minum air kencing dia sendiri. Pernah dengar setan jantan rogol, setan tina? Dia tak ada kak. Ni apa jahat si setan ni? Satu jahat dia, dia sombong kepada Allah. Dia sombong, angkuh. Bila dulu sebelum dia jadi iblis, nama dia Azazil. Dia ni dulu makhluk muqarrabin, yang paling rapat dekat dengan Allah Ta'ala. Yang paling dekat, makhluk yang paling rapat dengan Allah. Lepas tu waktu tu sudah ada bunyi-bunyi. Zaman tu ada dah viral. Jadi dengar bunyi-bunyi kata ada makhluk yang akan dilaknat Allah. Akan ada makhluk yang akan dilaknat Allah. Jadi makhluk lain semua takut. Makhluk lain semua takut, malaikat semua takut. Jadi nak jumpa siapa? Jumpa yang paling rapat dengan Tuhan. Siapa rapat dengan Tuhan waktu tu? Azazil. Jadi semua makhluk jumpa Azazil. Azazil, tolong kami Azazil. Tolonglah minta ke Allah, janganlah laknat kami, janganlah buang kami. Tak apa kata dia. Tak apa. Jadi dia pun doa, ya Allah jangan laknat dia, jangan laknat dia, jangan laknat dia, jangan laknat dia, jangan laknat. Habis semua orang dia doa. Siapa yang dia tak doa? Diri dia sendiri. Sebab apa dia tak doa diri dia sendiri? Dia kata takkan kot aku kena laknat, aku dengan Tuhan gini, dia kata. Aku rapat dengan Tuhan, takkan kot. Perkataan takkan kot tu perkataan paling bahaya sekali. Takkan kot aku datang masjid selalu, takkan sesat kot. Jangan.
Baca dalam kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, bahagian depan sekali ada kisah tu. Kisah tentang seorang wali Allah. Wali, bukan kuali, wali. Amalannya hebat, semayangnya hebat, puasanya hebat. Sampai diceritakan dalam kitab tersebut, anak muridnya saja boleh terbang. Kalau anak murid boleh terbang untuk guru, hebat lagi ya. Hebatnya amalan. Tapi akhir ending cerita dia mati dalam keadaan kafir di sisi Allah. Lepas tu jangan guna istilah takkan. Nah, hari ni yang mungkin kita nampak baik, esok lusa belum tentu. Dan hari ni kita nampak orang tu jahat, esok lusa boleh jadi dia baik pula. Jadi ni Azazil ni tadi, bila dia dengar tu, dia tak doa untuk dia doa untuk semua orang yang lain. Jadi orang lain semua dimakbulkan doa, dia tak doa untuk diri dia sendiri. Sampailah akhirnya Allah cipta Nabi Adam AS, manusia. Cipta Nabi Adam dan diperintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Makna sujud di sini kata ulama bukan sembah, tapi makna hormat. Sebab apa hormat? Kata Allah, inilah satu-satunya makhluk yang aku cipta paling terbaik dari semua makhluk. Suatu makhluk paling terbaik sekali ialah manusia. Kenapa makhluk manusia jadi makhluk paling terbaik? Sebab di kalangan manusia itu ada Nabi dan Rasul. Malaikat tak ada Nabi Rasul. Sebaik-baik malaikat tak ada Nabi dan Rasul. Dan dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul, ada seorang yang menjadi kekasih kepada Allah, sehingga diberi gelaran oleh Allah dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj dengan panggilan Habibullah, kekasihnya Allah. Siapa dia? Junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas sebab penghormatan makhluk yang terbaik ni, makhluk yang terpuji ni, maka disuruhlah makhluk-makhluk lain untuk sujud, untuk beri rasa hormat kepada dia. Dan pada waktu tu pada Nabi Adam lah. Semua ikut taat perintah Allah kecuali iblis. Iblis tak nak tunduk. Aba wastakbara, ingkar lagi, sombong. Kerana bila tanya kepada dia, kenapa kamu tak nak sujud? Hei, aku dicipta daripada api, dia cipta daripada tanah. Api dengan tanah kuat api lagi. Perlu apa aku tunduk pada dia? Kena pula dari sudut masa pula. Dan Azazil ni tadi ni, iblis ni tadi ni, dia dicipta lebih awal. Waktu tu Nabi Adam belum ada. Kemudian baru Nabi Adam dicipta. Jadi kalau ikut senioritinya, si iblis lagi senior, Azazil ni lagi senior. Manusia ni kategori junior lah. Tiba-tiba senior kena hormat junior. Oh, berat lah ni ada. Ada tak benda ni berlaku dekat dalam kehidupan kita? Pekerja tu dia baru masuk, bos kata tolong hormat dia. Hai, asal saya nak hormat dia? Dia baru je masuk. Saya ni dekat 5 tahun dah kerja sini. Cakap dia, awak sebiji macam Azazil. Dia kata Azazil, siapa tu Azazil? Dia tanya. Dia tak mengaji. Iblis kata dia. Dia tahu. Nah, memang ada sifat sombong tadi. Tak ada apa, tak ada masalah. Kita hormat orang, tak jatuh maruah kita, malah lagi mulia diri kita. Tak ada masalah. Sekalipun kita lebih tua daripada dia, kita hormat orang lebih muda, tak ada masalah. Kan? Orang pun lagi hormat kita. Ni tak sombong. Kadang-kadang budak-budak kecil tegur kita, kita sembahyang kadang tak kena, angkat takbir malah. Walaupun angkat tangan takbir tu hukumnya sunat, tapi angkatlah betul-betul, tak kat telinga gini. Orang lelaki gini, orang perempuan baru gini, kepik ketiak. Kan? Dia angkat gini. Kita ingatkan muslimat, kita pun tegur, kata makcik belakang makcik, pusing-pusing ni misai macam tanduk kebau misai. Lelaki punya. Kenapa dia angkat gini ni? Malahnya. Tiba-tiba ada budak ngaji pasti je pun, budak kecil tegur, Pakcik, saya ngaji di sekolah pasti tu cikgu ustaz saya ngajar kata tangan tak telinga. Pakcik letak sini je tak betul pakcik. Pakcik tu sahur tak? Hang budak-budak hingusan lagi pandai nak tegur orang. Ngomong tak tu? Ngomong tu. Melekat dah sifat iblis pada dia, lekat. Walaupun kopiah serban atas kepala sekalipun. Ada jangan sombong kita. Kalau orang tu tegur kita benda yang betul, terima je lah. Paling-paling tidak, kalau kita rasa malu sebab kena tegur dengan budak, diam sudahlah. Janganlah marah dia. Paling-paling tidak, yelah, gitu je lah.
Ni sampai tengking. Kena-kena pula memang zahirnya nampak budak yang tegur. Rupa-rupa segi hakikat Allah yang hantar budak tu untuk tegur kita. Ada? Tahu? Kadang-kadang Allah uji malaikat pula menyamar. Ni tak tahu. Ada? Toleh-toleh tak ada budak tu. Gimana? Rupa-rupa malaikat Allah ni kan. Ada? Gitu. Lepas tu jangan sombong diri kita. Akhirnya kan, dia aba wastakbara, itulah nama dia daripada Azazil, bertukar kepada iblis. Iblis itu ambil daripada perkataan aba, yakni orang yang ingkar, golongan yang ingkar. Itulah si iblis, golongan yang ingkar kepada Allah. Sebab apa dia ingkar? Satu je salah dia, sebab dia sombong. Maka sebab itulah kata ulama, orang yang ada sombong dalam hati walaupun sedikit akan menghanguskan segala amalannya yang lain. Sebab apa? Sebab sombong ni virus, lagi dahsyat daripada coronavirus. Apa? Sebab coronavirus COVID ada gak simptom. Ada tik-tik tu lah, boleh kesan juga temperature tu. Ada lagi jangan buang. Dia berkata nak datang balik ni, tak tahu. Kena pasang balik lagi kan. Boleh kesan juga tanda-tandanya, simptomnya ada kat tanda. Tapi kalau sombong mana boleh kesan? Boleh kita cek sombong dia kata. Ada kan. Kadang-kadang orang yang sombong ni kita tegur pun dia tak boleh terima. Ya awak ni macam sombong ni. Sedap kata orang sombong. Macam dia tu tak sombong. Dia sound kita balik pula ni tu. Ada. Payah. Lepas tu jangan sampai. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah dah tutup hati mereka itu, telinga mereka itu, pada mata mereka itu ada ghishawah, ada penutup, ada penghalang. Sehingga kan sebabkan hatinya telah Allah tutup dengan keingkarannya, dengan sombongnya, telinga tak boleh dengar nasihat. Orang tegur tak nak dengar. Pandai nak nasihat orang, macam dia betul sangat. Ada cakap gitu. Mata tak nampak kebaikan orang dah. Orang tu buat baik pun dia tak nampak baik. Orang tu tolong dia pun dia tak kata tolong. Alah ni bukan tolong, ni nak bodek lah ni. Pula dah. Hatinya jadi busuk. Busuk, makin lama makin busuk. Makin lama dia makin jauh daripada rahmat Allah. Ini kita takut. Sebab tu jangan sampai ada lekat sombong dalam hati kita. Ada. Kalau kita terasa kita ni macam sombong, tukar, ubah balik. Istighfar, astagfirullahalazim. Ubah. Jangan ada sifat sombong. Nak duduk tang mana tak apa, duduklah tang mana pun. Duduk jadi orang kaya, paling kaya dalam dunia pun tak ada masalah. Cuma jangan sombong, itu saja. Sebab kita sedar siapa kita. Cara ubatnya supaya tidak sombong, kenal siapa yang sebenarnya maha sombong, iaitulah Tuhanku. Kenal Allah, itulah baru hati akan jadi rendah, akan jadi tunduk, akan merendah diri di hadapan Allah. Barulah bukan sekadar jasadnya sujud, malah rohnya sujud. Yang kita takut hari ni, kita sembayang, tapi yang sujudnya jasad, roh tak sujud. Rohani kita tak sujud, jasad saja sujud. Zahir je saja nampak taat perintah Allah, hakikat batin jauh daripada Allah. Sombong dengan ibadatnya, sombong dengan sembahyangnya, sombong dengan puasanya. Mentang-mentang dia rajin datang masjid, dia kata orang lain tak bagus bagai. Tu pun tak kena kak. Lepas tu hati-hati. Kita yang dah mengaji, kita yang dah beramal, bagus perbuatan kita. Mengaji kita bagus, amalan kita bagus, tapi jaga jangan sampai semua itu tidak dipandang Allah. Kerana apa? Kerana kita berbangga dengan apa yang kita buat. Sedangkan yang berlaku semua ni, semuanya adalah atas ketentuan dan keizinan daripada Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Kita boleh sembahyang, kita boleh datang masjid, kita boleh dengar kuliah, kita boleh pandai, boleh jadi apa saja kita boleh jadi. Itu semua dengan izin Allah, bukan sebab kita. Dengan sebab itu. Sebab tu kalau kita mengaji dalam kitab, contohnya kitab Risalah Tauhid, antara yang ulama ajar kita, jangan bila benda negatif berlaku baru nak serah pada Tuhan. Benda elok kita up diri kita. Contoh, orang kata hebat hang niaga, untung banyak, aku ikut kursus.
Lepas tu aku pandai niaga ni. Kursus aku masuk, bayar berapa kat 15,000 aku masuk seminar itu. Tu dia ajar teknik-teknik. Dia nampak semua. Sebab untung dia rasa dia pandai. Tiba-tiba rugi pula. Rugi berniaga ni macam mana kita? Nak macam mana? Kehendak Tuhan kita. Takdir Tuhan. Bahagian negatif Tuhan, bahagian yang positif untung aku. Ni salah. Patut yang betul macam mana? Bila untung, mana untung? Inilah rezeki Allah bagi kat saya. Alhamdulillah lah, syukur. Bila rugi, inilah silap saya ni. Niaga silap. Ada cara tak kena, ataupun mungkin saya ni mungkin ada banyak dosa kot. Tu Allah nak tunjuk tu, jadi meniaga saya ni ada masalah. Mungkin saya meniaga ni waktu semayang pun saya meniaga, tak pergi semayang. Tu Allah bagi bankrupt kat tu. Tu. Jadi bila masalah, salahkan diri sendiri. Bila yang baik-baik, serah pada Allah. Baru betul jadi hamba yang beradab dengan Tuhan. Ni tak, yang elok dia kata dia, yang tak elok itu salah Tuhan. Ni semua Tuhan kehendak lah ni. Pandai pula. Bahagian negatif Tuhan kehendak. Memanglah semuanya Tuhan kehendak. Tapi kenapa bahagian negatif saja mu kata ke Tuhan, bahagian positif mu yang pandai? Itu yang jadi salah. Itu jadi masalah. Jadi inilah mana bila lagi kita mengaji, kita akan nampak lagi. Saya ni orang jemputan aja. Jadi jemputan ni dia macam dos penggalak. Dia booster je. Dia nak tembak pum. Bagi semangat kita naik balik. Kadang-kadang semangat kita nampak kendur gitu, dengar sekali-sekali kelepam gitu. Saya bukannya cakapnya menjerit, tapi sebab suara tak ada, terpaksa jerit. Minta maaf lah kalau kasar bahasa, meninggi suara dan sebagainya. Saya cakap slow je sebenarnya. Tu mic tu, speaker tu yang kuat. Jadi inilah yang dapat kita kongsi dan sampaikan pada malam ni. Apa-apa pun, tok guru kita yang mengajar di sini secara bulanan, itulah pelajaran yang sebenar. Adapun malam ni sebagai booster saja, nak mengangkat balik semangat kita, itu saja. Tapi bukan ilmiah sangat pun. Yang betul ilmiah, tok guru mengajar kitab itu. Yang tu hadirlah kita tiap-tiap malam. Usahakan yang itu, belajar. Tak faham tanya, belajar sifat 20, belajar bab akidah, supaya kita betul-betul kenal Allah. Sebab kita kena ingat, soalan tamu akan ditanya malaikat muka wa nakir, marabbuka, siapa Tuhan kamu. Erti tanya siapa tu maknanya seolah-olah dia tanya kamu kenal tak kenal Allah tu siapa dia. Kalau betul-betul kenal Allah, baru dia boleh jawab Allahu Rabbi. Kalau tak kenal, macam mana nak jawab Allahu Rabbi dalam kubur tu? Orang lain mungkin dah tak ada peluang, dah masuk dalam dah. Kita, Allah masih lagi bagi ruang dan peluang. Gunakan peluang yang ada ni, walaupun mungkin masanya dah tak banyak, tapi gunakan sehabis mungkin untuk menyelamatkan diri kita di alam sana nanti. Sebab alam tu tak boleh patah balik dah. Sini boleh lagi patah balik, alam sana tak boleh patah balik dah. Sekali masuk, itulah takdir kita buat selama-lamanya. Kata ulama, kalau barzahnya elok, maka hari kiamat nanti lagi elok. Tapi kalau barzah pun teruk dah kena, kiamat akan lagi teruk dia kena. Jadi nak menentukan barzahnya elok tak elok, hidup sekarang ni yang menentukan. Betulkan hari ni, maka barzah kita insya-Allah elok. Kalau hari ni lagi kita tak betul, barzah lagi teruk kita nanti. Bila barzah teruk, akhirat lagi-lagilah teruk, berdouble-double teruknya. Jadi cukup sekadar tu dulu yang mampu kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa, macam Tok Guru Siddiq Noor juga kan, saya kalau pergi mana kuliah, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Untuk maklumat, pondok saya duduk ni sama dengan pondok Tok Guru. Saya duduk tempat yang sama, dan saya mentadbirkan, menolong Tok Guru untuk takbirkan pondok Tok Guru. Kan? Mungkin saya first time ke sini, orang tak kenal. Tapi yang Tok Guru tu itulah yang tuan-tuan dengar kuliah beliau tu, itulah guru kita bersama. Itulah yang orang cakap apa, boleh mampu sikit sebanyak membimbing kehidupan kita ni insya-Allah. Jadi boleh dah tengok barang niaga tu nanti, niatlah membeli sambil menderma untuk membantu sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Ada mungkin yang dah sedia maklum, Tok Guru buka satu lagi cawangannya.
Cawangan pondok bukan cawangan bini tu. Itu tak ada dah. Itu tinggal 3 seorang dia dah meninggal. Cawangan pondoknya di Pulau Pangkor. Kan? Jadi pakat-pakatlah kita membeli sambil derma. Moga-moga hasil pembelian kita tadi tu, duit tu Tok Guru gunakan untuk mengurus dan mentadbirkan sekolah-sekolah beliau ni, sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa akan datang. Ulama-ulama yang berani, ulama-ulama yang betul-betul menegakkan akan agama Allah di atas muka bumi ini, insya-Allah. Moga-moga kita yang bantu ada saham akhirat buat kita pada bantuan kita tu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.